Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tetamu Allah di Sayyidul Ayyam di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberi peluang kepada kita semua untuk berada di hari yang paling mulia ini, yaitu penghulu segala hari, hari yang di antara hari-hari yang banyak ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini. Dan di antara pahala yang paling banyak sekali di antara Jumat ini ialah seseorang itu, dalam maksud hadis, seseorang itu bila dia datang awal ke masjid dan dia dalam keadaan dia datang ibtakara, datang awal, dan dia mendekati berada di dalam surau dan yang tidak berkata dan tidak membuat suatu perkara yang lawa, maka adalah suatu pahala yang banyak yang diperoleh daripada pahala-pahala yang lain, yaitu pahala berada dalam rumah Allah ini dalam waktu yang awal. Di sekarang ini Zuhur, Jumat pukul 1:03, jadi pukul 12:30, 12:30 ni tak ada orang lagi lah. Jadi itu satu perkara yang kerugian juga kan? Sekiranya kita tidak ada sesuatu perkara yang kepenting dan sebagainya, maka dengan kita datang awal di rumah Allah ini adalah satu perkara yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dalam masa yang singkat ini saya ingin refresh ataupun untuk mengingatkan balik tentang solat ini sendiri. Jadi solat ini tajuk yang kita kata, kalau dengar kata selalu sering bercakap tentang solat macam satu perkara dah biasa didengari. Tetapi ingatlah bahawasanya solat adalah perkara yang membuatkan kita berjaya untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang insya-Allah kan, di antara amalan-amalan solat ini, kalau kita lihat bahawasanya diterima oleh Rasulullah SAW di atas langit yang ketujuh lagi, yaitu di Sidratul Muntaha sewaktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan manakala amalan-amalan lain diterima melalui malaikat Jibril, melalui wahyu saja. Tetapi Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dihadiahkan dengan satu ibadat yang besar yang sampai sekarang kita melakukan umat Islam sebagai hadiah untuk kita, yaitu solat 5 waktu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita lihat bahwasanya solat ini adalah, kalau kita kata dalam bahasa mudahnya, ialah silah. Silah ni maknanya connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu kalau dia tidak melakukan solat, maka dia disconnection dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini saya bukanlah nak cerita tentang hukum solat dan sebagainya, dan saya pasti para jemaah yang ada di sini semuanya adalah dalam lingkungan orang mukimin yang sentiasa mendirikan solat dan seorang yang sentiasa mendirikan solat. Jadi cuma saya nak mengingatkan diri saya sendiri, nak untuk membuat tambahan ataupun buat pengukuhan kepada kita dan tahsin kepada kita tentang mensempurnakan solat lebih-lebih lagi, meningkatkan lagi. Jadi kadang-kadang kita solat ini kita kalau macam seseorang itu kalau dia solat, mungkin dia solat semasa sekolah rendah dulu lagi kan? Belajar Fatihah pun masa sekolah rendah dulu lagi. Jadi tak di-upgradekan tentang pengetahuan solat itu. Kadang-kadang terdapat kekurangan-kekurangan dalam mendirikan solat itu. Jadi solat ini adalah silah. Silah ni mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ikatan. Dan semuanya kata solat itu adalah doa, dan dalam solat itu semuanya mengandungi doa-doa, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
kita mengetahui bahwasanya solat ini satu fardu, kan? Dan banyak hadis-hadis mengatakan, sampai nak katakan al-farq, perbezaan di antara orang Islam dengan bukan Islam adalah dengan solat, kan? Tarikus solat. Dan sekarang ni kita lihat solat ini dipandang ringan-ringan dan tidaklah begitu besar seorang itu bila dia meninggalkan solat. Seperti mana hadis Nabi Muhammad, ayat Quran Nabi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia ini untuk liya'budun, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadat yang kat sini adalah as-solah. As-solah ibadah yang tikrar, repetition, harian, kan? Kalaulah dengan ibadat lain, az-zakat tidak perlu bagi mereka yang tidak cukup nisab ataupun mereka yang tak mampu. Haji begitu juga bagi orang yang tak mampu, hanya satu kali sahaja wajib. Puasa bagi mereka yang mampu berpuasa. Tapi solat tidak ada dikecualikan. Sama ada orang tu sakit, sama ada orang tu musafir, sama ada orang tu sibuk, sama ada orang tu berjuang fisabilillah, macam di Al-Qassam, Gaza, dalam tiup, dalam terowong tu pun dia sembahyang, kan? Kalaulah kita kata solat ni boleh diabaikan, sedangkan seorang ni berjuang untuk meningkatkan kalimat Allah, berjihad melawan nafsu, kita dilonggarkan sikit solat? Tak juga. Sedangkan dalam tu juga pun digalakkan untuk solat berjamaah. Solat berjamaah juga dalam tu. Apatah lagi seorang tu yang tidak ada dalam peperangan, apatah lagi, kan? Dalam surah Az-Zariyat ni Allah kata, "Ma uridu minhum min rizqin." Allah tidak perlu rezeki kepada kita. Dengan kita beribadat kepada Allah, tidak memberi rezeki kepada Allah. Wa ma uridu an yut'imun, dan Allah tak perlu kepada kita memberi makan kepada Allah. Sesungguhnya hanya solat, semua ibadat yang ada pada kita ialah untuk kita. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Seperti mana kita dengar tazkirah minggu lepas, sekiranya manusia ini berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan semuanya, tidak mengurangkan apa pun dalam pembenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya juga kalau manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukan maksiat, tidak menambahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha, sesungguhnya huwar razzaq, dialah yang memberi rezeki. Zul quwwatul matin, Tuhan yang mempunyai tidak terhingga kekuasaannya, lagi maha kuat dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ibadat yang utama ialah as-salat. Bila kita lihat dalam banyak hadis, dalam ayat Quran, Allah menggambarkan peristiwa yang berlaku di ahli syurga. Ahli syurga ini dia boleh berkontak, boleh tengok, boleh berinteraksi dengan ahli neraka. Jadi kat situ kita boleh tengok bahasanya Allah nak tunjukkan bagaimana nasib malangnya orang-orang yang berada dalam neraka itu. Dia terpaksa jawab dalam surah Al-Muddassir, fi jannatin yatasaalun, di dalam syurga orang-orang mukmin bertanya-tanya kepada mereka, anil mujrimin, daripada orang-orang yang melakukan dosa, orang yang bersalah. Mujrim ni kalau bahasa Arab panggil kriminal, ini orang yang mujrim, bersalah. Ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu ni masuk ke dalam neraka saqar? Neraka saqar ni neraka yang terowong, yang api. Malakum, apa yang menyebabkan kamu ni? Dia terkejut ni, kenapa masuk neraka kau ni? Ada apa salah apa? Kau kena tangkap salah apa? Tanya dalam dia kata, orang yang bersalah itu menjawab, qalu, mereka berjawab, lam nakum minal musallin, kami dulu tidak termasuk dalam orang-orang yang mengerjakan solat. Tak masuk orang yang mengerjakan solat. Okay. Kita lihat kat sini, mengerjakan solat. Jadi solat ini tidak ada kecualian. Sebab itu kita lihat bahwasanya hadis awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamah min amali salati, perkara yang awal-awal dihisab di hari kiamat dari solatnya ialah, dari hidupnya ialah solat. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita satu syarikat, satu apa kita kata perkara ini dia nak,
perkara ni sangat penting, you mesti hafal yang ni, you mesti bawa benda ni akan dinilai. Dah tahu dah perkara yang penting kali solat. Tapi kenapa bila kita mati kat situ lah kita akan tahu kan? Maka hadis mengatakan yang hisab, yang ditanya, soalan interview yang akan ditanya sekali tentang suatu benda. Tapi suatu benda itulah yang kita kena prepare nya, lebih daripada benda-benda lain. Sebab itu dah dinyatakan dalam apa surat tu kata perkara yang sangat penting. Dalam hadis ni kata yang sangat penting adalah solat. Fa in salahat, sekiranya solat itu baik, cukup, sempurna, faqad aflaha wa anjaha. Falah, berjaya, wa anjaha, dan sukses, lulus. Wa in fasadat, dan sekiranya ada kerosakan, kekurangan dalam solat, dia solat tapi ada kekurangan, faqad khaba wa khasara, maka sangatlah rugi dan sangat kecewa dan sangat rugilah kan. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an, maka Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya sekiranya ada kekurangan min faridatihi, daripada faridahnya, daripada fardunya, syai'un, sesuatu benda, Allah kata lihatlah malaikat tentang solat fardunya dan solat, sekiranya ada yang kekurangan dalam solat fardunya sesuatu, qala rabbi azza wa jalla, Allah berfirman kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu, kalau dalam kiraan solat tadi, timbangan solat tadi ada kekurangan dalam solat, tak lulus solat, ada kekurangan, something wrong dalam solat itu, maka Allah berkata, unzuru, lihatlah wahai malaikat, hal adakah li abdi min tatawwu, adakah hamba dalam abdi itu ada solat sunat, ada solat tahiyatul masjid tak, ada solat rawatib tak, ada solat duha tak, ada solat-solat sunat-sunat lain tak. Fayakmilu biha, maka dengan solat sunat itu boleh menyempurnakan solat kekurangan yang ada dalam solat fardu. In taqasa min faridah, sekiranya ada kekurangan dalam solat fardu. Summa yakunu sa'iru amali, begitu jugalah dengan segala-gala amal lain, seperti juga dengan puasa kan, orang yang puasa sunnah selalu macam tu, dia boleh cover. This is second account. First account, second account. First account tak ada, second account tak ada lah kan. First account tak ada, macam mana nak ada second kan? Maknanya faridah. Jadi sebab itu kadang-kadang sebab itu solat sunat ni sangat-sangat penting, rawatib. Seperti mana kita tahu kan, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu solat sunat 2 rakaat sebelum, bukan solat fajar lagi. Solat sunat takkan sama dengan solat fardu kan. Solat fardu lagi lebih. Tapi saya macam satu yang pelik juga lah, kalau macam kata orang kebanyakan sebenarnya nak solat tarawih je, solat fardu tak nak. Jadi solat tarawih ramai datang, solat fardu tak ada. Walaupun macam mana, maghrib tu lebih afdal daripada solat isya tu lebih afdal daripada solat tarawih. Sebab tarawih itu sunat, tapi kan, silap faham dalam segi mengejar kelebihan itu sampai mengabaikan satu perkara yang wajib. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi dalam kita menunaikan solat ini, satu perkara yang penting juga saya nak ringkaskan dalam masa yang dekat ini ialah perkara yang pertama yang kita buat ialah mengambil wudu kan. Jadi dalam proses solat ini, sebab itu di antara kelebihan yang besar kepada orang yang datang awal ke masjid ini ialah sewaktu dia duduk dalam masjid ini, dia menunggu untuk solat ini, maka malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya, Allahumma ighfir lahu madama, selagi mana dia berada dalam rumah Allah. Sebab tidak ada di dunia ini yang diisbat, yang direfer kepada Allah ialah Baitullah, rumah Allah, Masjidullah. Sebab itu al-wudu ni, sebab tu kita kata sewaktu wudu ini adalah proses kepada tathhir. Kita nak berjumpa seseorang yang manusia ni pun
kita berpakaian dengan pakaian cantik, dengan bersih, dengan segala perhiasan-perhiasan untuk kita pakai bau wangian dan sebagainya. Begitu juga seseorang itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalil, Tuhan segala Tuhan, yang Tuhan yang memiliki segala-galanya, maka perlu dibersihkan. Seperti juga seorang itu nak bertemu dengan Allah suatu mati, dia dimandikan, dikafarkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila wuduk ni kita lihat bahawasanya wuduk ni adalah intro, mukaddimah kepada solat, kan? Kita ambil wuduk ini membersihkan diri daripada segala, kan? Kalau ada tak basuh kencing dan sebagainya, tak salah. Wuduk ada pakaian kotor, tak salah. Jadi dalam keadaan bersih. Jadi sewaktu kita mengambil wuduk itu, sebab itu makruh dalam ambil wuduk itu bercakap-cakap sambil berwuduk sembang. Oh, kau datang dari mana, kau datang mana, sambil dia tangan, dia taruh, itu tak dapat pahala apa benda lah, kan? Dan begitu juga bila naik kat surau, daripada ke atas sana sembang sampai sini Allahu Akbar, itu kan, cuit sana cuit sini, bahagia, kan? Bersembang lagi, kau balik kampung bila lepas tu masuk Allahu Akbar. Jadi boleh nak khusyuk dalam ni, mesti dia ingat dalam suatu benda. Sebab itu fokus, seringlah berlaku, kan? Sebab terlalu ukhuwah, orang itu terlalu baik sangat di antara satu sama lain, bersembang dulu sebelum takbir. Jadi sewaktu kita, dalam satu hadis mengatakan, sewaktu kita mengambil wuduk itu, seseorang itu akan dibersihkan mukanya daripada dosa-dosa kecil sewaktu dia membasuh muka dia, sehingga kan titisan-titisan yang terakhir dosa-dosa dia dengan air yang dosa. Seperti mana saya kata, sampai seorang kata keluar daripada jari-jari daripada dosa. Itu wuduk baru, itu wuduk baru, belum masuk solat lagi. Dan selepas kita ambil wuduk, sebab itulah wailun, sebab tu Nabi banyak mengecam kepada orang-orang yang tidak mensempurnakan wuduk ini. Sebab wuduk ini miftah, kunci. Semayang khusyuk macam mana pun, kalau wuduk tak sah, tak ada apa lah, kan? Sebab wuduk ni dah gateway untuk nak solat, pintu nak masuk solat. Sebab itu kadang-kadang mahjur, awak panggil satu perkara yang diambil, diabaikan, iaitu membaca doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Satu hadis mengatakan, sesiapa yang membaca doa ni, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, terbuka kepadanya pintu-pintu surga yang 8 itu, yadkhulu ayyuha syaa, masuklah mana-mana pintu yang nak. Hanya just dengan doa ni saja. Dan satu doa lagi yang kita sering baca, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi, ya Allah, jadikanlah aku ni daripada orang yang suka bertaubat. Jadi sebelum nak solat ni, kita bertaubat, astagfirullahalazim, sebab kita nak berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Bersih zahir daripada najis-najis pada badan, dan bersih hati daripada dosa-dosa. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang suka bersuci, kan? Bersih daripada itu. Itulah wuduk, kan? Ini sekap wuduk saja. Dan seseorang itu bila dia selepas wuduk, kan, maka bila dia akan dengar azan, bila dengar azan itu, kan, sebab itu ada satu mengatakan, seseorang itu kalau dia dengar azan, tiba-tiba dia sedang baca Quran, tiba-tiba azan, dia kena berhenti azan, baca Quran dulu, jawab azan dulu. Sebab azan khas saja, bukan azan selalu 2 kali je, kan? Kalau Jumaat 2 kali je, kalau tidak sekali je. Jadi mengambilkan wuduk, mengambilkan kelebihan dalam menjawab azan itu sangat penting. Jadi kadang-kadang bila azan itulah poin berbual, yang sembang tu ada poin sangat, kan? Nak berhenti sayang, takut habis cerita. Jadi sambung juga sembang. Bersaing dengan azan. Imam kuat, dia pun kuat juga. Jadi macam, jadi sama-sama kita nak tegur pun, sama-sama kawan. Saya pun jangan bercakap pula. Ini orang nak tegur, segan pula.
macam ego saja. Sedangkan perlu tu kita menjawab dan rasa kagum dengan azan, merasa kagum dengan azan sebelum solat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan mulakan dengan Allahu Akbar. Bila semayang pun kita mula dengan Allah, Allahu Akbar. Semayang. Bila azan pun Allahu Akbar. Dan dalam azan itu pula dah review, dah menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tadabbur, memerhati word, kalimah-kalimah yang ada dalam azan tu boleh menyebabkan rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia solat kat situ dan terus bersambung terus dengan itu. Daripada ambil wuduk tadi, rasa keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang takut. Sebab apa? Nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila duduk dalam saf ini dan mendengar azan tadi, dia dapat maksud daripada makna azan tadi. Dan selepas itu kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah itu. Sesiapa yang membaca itu wajibat alaihi syafa'ah. Diwajibkan dia, dipastikan dia akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab azan dan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah Muhammadin wassalatu wal fadil. Benda ni kadang-kadang terlepas pandang kan, terlepas pandang macam tak ambil di berat sangat. Jadi kita perlu ambil juga lah dalam masa terhad ini. Seterusnya itu bila jawab azan kita mulakan dia dengan takbir. Jadi sewaktu kita takbir, setengah pendapat ulama katakan bila kita takbir kita mengangkat macam ni seolah kita surrender ya. Salah macam tu kan, Allah macam tu seolah mengaku salah. Dan Allahu Akbar itu Allah yang maha besar, tidak ada siapa yang lebih besar daripada Allah kan? Tapi ada satu peruntukan, syaitan itu satu yang khanzab itu dikhaskan untuk mengganggu kita, cut-cut kita macam itulah supaya kita lalai daripada itu. Sebab syaitan tadi dah lari masa azan tapi balik pula untuk mengganggu kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka sebab itulah sewaktu kita berdiri itu kita membaca Allah Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukan wa asila, membuka pintu langit dan setelah itu kita membaca Fatihah kan. Kalau kita imam kita makmumkan mendengar apa tadabbur Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu Fatihah ni sangat penting, 17 kali sehari kita membacanya, dan surah yang diletakkan pertama dan ia menjadi ibu kepada Al-Quran ayat-ayat lain. Jadi kalaulah Fatihah tu kita tak tadabbur, tak faham maknanya, jadi susah kita nak pergi lain pula. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Dalam satu hadis mengatakan qasamtu baini wa baina solah qismain. Allah kata aku bahagikan solat ini dua bahagian dalam surah Fatihah, bagi Allah satu dan bagi hamba dia satu. Saya nak letak kat sini ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan agama Islam. Sirat ini, sesiapa yang berada dalam sirat di dunia ini bagus, maka dia akan lalu dengan sirat di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti. Dah azan. Ada 3 minit kan. Jadi sewaktu itu kita berdiri, kita seolah kita membaca ikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah memuji Allah. Maka sampai waktu kita rokok itu kita baca subhana rabbiyal azim. Kita selalu rokok, sebab itu kita rokok itu adalah seolah penghormatan. Maka kita, sebab itu dalam kadang-kadang orang bila rokok dia tak nak angkat tangan, dia rasa malas. Sedangkan kalau satu rokok dia dapat satu hasanah dapat 10 satu sunnah dapat hasanah. Sami Allah lima angkat lagi, Allahu Akbar. Dan rakaat yang kedua dia angkat lagi. Jadi kalau lah satu solat itu ada macam kata kalau hari Jumaat ni ada mungkin 5 kali, boleh 50 hasanah. Kadang-kadang malas nak angkat tangan itu. Maka sebab itu kita turun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita rendah diri, dalam keadaan merangkak macam tu, tapi kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, tapi kita duduk dalam keadaan posisi yang sangat rendah. Itulah sebab itu aqrabu ma, sedekat-dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah waktu sujud. Sebab itu waktu sujud itulah
dan akhirnya kita duduk di antara dua sujud, kita duduk macam ni seolah dalam keadaan orang yang dalam mengharapkan keluar Allah Subhanahu duduk macam tu. Dan akhirnya suatu akhir sebelum salam Allah memberi muliakan kita, kita duduk dan membuat pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dan kita doakan, dan akhirnya kita assalamualaikum wassalamualaikum. Itu dalam sejahteraan kita daripada segala dosa-dosa sebab kita solat, dan kita baca astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Inilah sebab itu dalam solat ini qad aflahal, orang yang sangat beruntung ialah orang yang solat. Dan solat ini sebenarnya akhir sewaktu Nabi akhir menghembus nafas terakhir, kata-kata akhir daripada Nabi adalah as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Kalau mak kita kata saya wasiat kepada kamu, wahai Allah, kau buatlah ini, buat, kita akan ikut. Tapi Nabi sewaktu akhir sakratul maut ini, Nabi kata as-salah as-salah, solat solat, wa ma malakat aymanukum, dan kamu jagalah apa yang di bawah tangan kamu daripada hamba saya dan sebagainya. Jadi wasiat yang terakhir Nabi Muhammad sewaktu sebelum wafat ialah as-salah as-salah. Jadi solat ini adalah sangat penting, dan solat yang sempurna, yang paling sempurna ialah solat di masjid. Jadi kalau kita dalam keadaan perang, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan Yahudi menentang Islam ini, maka kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada rumah Allah, iaitu kembali kepada rumah Allah dengan memenuhi saf-saf solat ini. Dan kita lihat banyaknya solat yang di surau-surau di masjid ini agak berkurangan, sebab mungkin tapi kalau kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, solat di sendirian di rumah adalah dapat satu pahala, satu darjah. Kalau solat di masjid ataupun di surau mendapat 25 ataupun 27 darjah. Bagaimana pada itu tak termasuk aksesori lain daripada pengampunan Allah, daripada jalan dia balik, nanti keluar daripada iktikaf dan dengan azan tadi, dan dengan beransah dan sebagainya. Itu kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan para jemaah semua, marilah kita tingkatkan solat untuk kita sentiasa menunaikan solat, menunaikan di surau atau di masjid untuk kita mendapat kelebihan-kelebihan itu. Semoga kita awwalu ma yuhasibu yaumul qiyamah, awal pertama yang kita hisab ialah kita dapat kelulusan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang mendirikan solat. Aflahal muslim, sungguhnya orang sangat beruntunglah bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk ni mana? Fokus, tidak mikir benda-benda lain dalam solat. Semoga apa yang saya katakan tadi sedikit memberi kesedaran khas kepada saya. Kita perlukan solat semua, tidak ada siapa yang terkecuali dalam menunaikan solat, dan setiap solat itu ada gangguan masing-masing. Saya ada gangguan macam ni, orang macam ni. Mereka kena fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kata Allahu Akbar, mengingati maksud-maksud yang disebut dalam solat itu saja. Yang saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.